Okay, Assalamualaikum. Kita akan sambung dengan soalan 8. Okay, dia beri titik C adalah sama jarak dari titik A dan titik B. Maknanya, maknanya kita ada A dan B ni. Okay, C ni berada di tengah-tengah. Okay, so that jarak C ni sama dengan jarak ke A dan ke B. Okay, persoalannya ialah dia tidak menyatakan bahawa AB tu adalah garis lurus. So, kita tak boleh buat gambar macam ni. So, kita ubah. Okay, mungkin kita boleh sketch. -1, okay. Okay, kita ada 2, -1. So, sini A. B ialah 9, 6. Okay, manakala C ialah 5T. Tak tahu dekat mana 5T. So, saya letak dia dekat sini supaya dia tidak jadi segaris lah. Letak bawah pun boleh. Okay, so saya letak dekat atas C. So, dekat sini dia bagi tahu tadi. Dia kata A ke C ni jarak dia sama. Macam ni boleh sebab dia tak mention dia adalah garis lurus. Okay, macam soalan 5 dia kata koordinat titik tengah bagi garis lurus. Dia mention garis lurus. Ini dia tak mention garis lurus, so dia adalah sesuatu yang bukan garis lurus. Okay, so bila dia kata AC sama dengan CB. Okay, dekat sini C kita ni adalah dalam bentuk unknown. C kita ialah 5T. A 2, -1. B 9, 6. Okay, so macam mana nak buat? Okay, cuba saya pakai kaedah. Okay, hari tu dalam jawapan Facebook saya pakai hypotenuse sebab dia boleh diturunkan dan digaris. So, ini hypotenuse. Sini pun hypotenuse. So, kita samakan. Kalau kita nak guna jarak, kita cuba jarak boleh tak pakai jarak lah kan, sebab AC sama dengan BC. So, kita akan guna set untuk AC adalah 5/2 dalam kurungan kuasa 2. Ini adalah jarak X tambah dengan jarak Y. Dia adalah, sebab kita mula dengan 5, so kita kena mula dengan T juga. So, T tolak nenepo, so tambah 1 kuasa 2 sama dengan set BC. So, kita ada 5/9 kuasa 2 tambah T tolak 6 kuasa 2. Okay, so kat sini ada set di sebelah kiri dan kanan. So, kita kuasa 2 kan. So, dia mati. Okay, so kita sambung. 5/2 3. So, 3 kuasa 2 9 tambah dengan T kuasa 2 tambah 2T tambah 1 sama dengan 5/4 5/9 negatif 4 kuasa 2 16. So, tambah dengan T kuasa 2 tolak 12T tambah 36. Okay, so kat sini T kuasa 2 boleh mati.
Okay, so 12T pindah ke sebelah kiri. So, jadi 2 tambah 12, 14T. Okay, 9 tambah 1, 10. Sama dengan 16 tambah 36. 6, 2, 3, 4, 5. So, 14T sama dengan 52 tolak 10, 42. So, T sama dengan 42 bahagi dengan 14. 42 bahagi 14 dapat 3. Okay, sama tak jawapan? Okay, sama. So, menggunakan konsep jarak pun boleh. Konsep hipotenus yang sama pun boleh. Yang penting ABC bukan garis lurus. Okay, next soalan 9. Okay, dia bagi 3 titik. Tiba-tiba 3 titik macam tu je. Okay, dia tak cakap garis lurus. So, mungkin dia sama macam soalan 8 tadi. Tapi, apa beza soalan 8 dengan 9? 8 tadi ada unknown pada koordinat. Okay, ini tak ada unknown pada koordinat. Okay, kita sketch. Gambaran dia -1, -5. Okay. So, gambaran dia kita ada 1, 3. Ini A. Kita ada -1, 1. Okay, ini B. C. -5, 3. Okay, dia masih sama ni. Okay, kalau tengok dekat sini. A dengan C ni. Dia punya 3, dia punya Y dia sama. So, dia mesti berada pada satu garis Y yang sama, iaitu 3. Okay, so B ke bawah. Okay, yang ni dia tak mention apa-apa. So, kita tak boleh anggap apa-apa. Okay, so soalan 1. Cari persamaan garis lurus yang melalui A. Garis lurus yang melalui A dan berserenjang dengan AB. Okay, so macam mana gambar dia? Okay, sekarang AB macam ni. So, berserenjang dengan dia mesti bersifat 90. Okay, so kita perlukan untuk cari persamaan, kita perlukan 1M, 1C. Satu kecurunan, satu koordinat. Okay, so kita cari kecurunan dulu. Okay, terlebih dahulu kita ada maklumat A dengan B. So, kita cari kecurunan M, A, B. Ini soalan A. Okay, so dia sama dengan 3 tolak dengan 1. Ini Y dia. So, per dengan, bila kita mula dengan 3, yang ni pun kita kena mula dengan sini juga. So, 1 tolak-tolak jadi tambah. So, 3 tolak 1, 2. 2 per 2, 1. Okay, check. Dia jatuh di sebelah kiri. So, dia adalah positif. Okay, maka yang berserenjang tadi saya namakan dia sebagai M2. So, M2. Ni sini M2. So, M2 dia sama dengan -1 bahagi dengan M yang lagi 1 tu adalah 1. So, dia adalah -1. So, dia kata melalui A. So, A yang dia lalu tadi adalah 1, 3. So, menggunakan Y tolak Y1. Y tolak dengan 3 sama dengan M -1. X tolak dengan 1. So, Y tolak 3 sama dengan -X. Nenek tambah 1. Okay, so, Y sama dengan -X. 1 tambah 3, 4. Okay, ni jawapan dia.
Okey. Soalan yang kedua, cari persamaan garis lurus yang melalui C A, B, C. Okay, dia nak cari persamaan garis lurus yang melalui C dan selari dengan AB. Okay, so maknanya tepi sangat gambar kita ni. Saya betulkan gambar kejap. Kita cari persamaan yang melalui C. So, dia lalu dekat C. Dan dia adalah selari dengan AB. AB macam ni. So, dia selari dengan AB. Ni line warna biru ni kita nak cari. So, bila nak cari MAB. So, bila dia selari dengan MAB berapa? Kecurunan dia berapa? MAB ialah, dah kira tadi, ialah 1. MAB 1. So maknanya M yang kedua ni adalah 1 jugalah sebab dia selari. Okay, so dia nak lalu C. C ialah negatif 5, 3. So Y tolak 3 sama dengan M dia 1. So X tolak 5 jadi tambah 5. So Y sama dengan, kembangkan, X tambah 5 tambah 3. So Y sama dengan X tambah 8. Next, soalan C, dia kata cari koordinat D di mana dua garis lurus di atas bersilang. Okay, itu adalah yang berlaku pada soalan A dan B tadi. So garis lurus ni tadi saya tandakan dengan biru cair ni. So dia bersilang. Okay, maknanya kalau dia ke bawah ni, dia tak akan bersilang, semakin menjauh. So semakin mendekat dia ke sini lah. So ini terus ke depan. Okay, so titik persilangan ni saya tandakan dengan warna merah. Ni sini titik persilangan ni. Okay, soalan dia cari koordinat D di mana. Okay, ni nama dia D. Di mana dua garis lurus di atas tadi bersilang. So, kedua-duanya kita dah ada persamaan dia. Okay, apa persamaan yang pertama tadi? Okay, Y sama dengan X tambah 8 yang ni. Okay, yang pertama tadi, Y sama dengan negatif X tambah 4. Okay, so kedua-duanya mempunyai Y. So, kita samakan dia punya Y. So, X tambah 8 sama dengan negatif X tambah 4. Okay, so kita ada 1 dengan negatif 1. So, 1 lagi besar. So, dia akan pindah di sebelah kiri. So, jadi X tambah X sama dengan 4 tolak 8. So, X tambah X 2X. 4 tolak 8 negatif 4. So, X sama dengan negatif 2. Okay, baru dapat dia punya X. Sekarang nak cari Y dia. Boleh guna mana-mana, nak guna sini atau sini. So, saya nak pakai yang sini sebab dia tak ada negatif. So, dia jadi X tambah 8 jadi negatif 2 tambah 8. So, 8 tolak 2, 6. Okay, menjawab kepada soalan, dia nak koordinat D. So, koordinat D adalah negatif 2, 6. Okay, betul? Okay, dan soalan yang terakhir iaitu soalan D, cari jarak AD. Okay, jarak AD, jarak guna apa? Distance kan. Rumus nombor 1 dia adalah jarak X kuasa 2. So, kita akan tulis AD sama dengan sed. Okay, dia jarak X kuasa 2. So, titik A kita adalah 1, 3. So, ni titik D negatif 2, 6. So, jarak X dulu. So, saya pilih untuk kita mula dengan A. So, kita akan buat 1 tolak-tolak 2 jadi tambah 2. Kuasa 2 tambah jarak Y. 3 tolak 6 kuasa 2.
Okay, so sama dengan 1 tambah 2, 3. 3 kuasa 2, 9. 3 tolak 6. Negatif 3 kuasa 2, 9. So, 9 tambah 9. 18. So, jawapan dia 18 unit. Okay, next kita bagi soalan 10. Okay, sebelum saya masuk soalan 10, saya nak terangkan apa itu trapezium, apakah sifat trapezium. Okay, trapezium, sifat dia mesti ada dua garis selari. Okay, so contoh yang sini selari adalah sini dan sini. Okay, yang ini adalah selari. Okay, yang ini, yang warna merah ni dia bukan trapezium. Dia memang ada yang selari tapi dia tak cover kawasan sini. So, ini adalah bukan trapezium. Okay, so bila dah mengetahui itu adalah garis yang selari dan kita perlu tahu dia punya jarak antara kedua-dua yang selari ini. Okay, barulah kita boleh cari luas trapezium, iaitu setengah darab A tambah B darab C. A tambah B ni adalah ni A, sini B. Mana A, mana B tak ada masalah. Okay, tapi C tu adalah jarak antara kedua-dua yang selari. So, sini C, sini C. Okay, so kita pun kena tahulah kalau dia, saya ingat macam mana pun, ni yang selari ni, yang ni. Selari. Ikut ini. Salah. Selari dia sama condong dia. Ni sama dengan sini. Ini sama dengan sini. Sini sama sini. Sini sama sini. So, jarak yang selari antara keduanya ialah sini. Sini. Sini jarak yang selari antara keduanya. Okay, seterusnya trapezium yang macam ni, apa sifat dia? So, kita tengok yang selari dulu. So, yang ni selari. Selari maksudnya apa? Kecurunan dia sama. Ni selari. 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 Okay, so sifat trapezium yang macam ni pula, dia adalah bersifat 90 di bawah ni. Ni 90 ni. Nampak ni dia. Ni 90. So, bila ada 90 kat sini, maksud dia kita boleh gunakan sifat paralel dan perpendicular dalam soalan trapezium, yang ada trapezium. Okay. Okay, kita bagi soalan 10. Okay, dia bagi dia terangkanlah AB tu berserenjang dengan BC dan AD. So, dia ada simbol petak kat situ. Berserenjang yang ni. Petak square. Okay, lepas tu dia beri persamaan AD ialah, okay, so AD ni kita susun dia sebab kita nak baca M dia berapa. So, Y dia sama dengan negatif 2X tambah 6. So, AD ni M dia ialah negatif 2. So, ini selari dengan sini. So, sini pun M dia negatif 2. So, macam nak cari kecurunan AB? M dia adalah negatif 1 bahagi dengan negatif 2, iaitu 1/2. Okay, saya padamkan negatifnya sebab dia nepo. Okay, next soalan dia ialah cari persamaan BC dan AB. Okay, sekarang kita dah cukup maklumat dah. Okay, sekarang kita fokus pada BC dulu. So, BC.
Okay, kita nak cari BC. Sekarang dia punya M BC ialah -2 dan koordinatnya yang melalui BC tu kita ada B. So kita gunakan B tu adalah 2 -3. Okay. Okay, B adalah 2 -3. Okay, so Y tolak Y1, Y tolak 3 sama dengan M X tolak 2. So Y sama dengan -2X. Okay, kita kena kembangkan ya. Ni darab ni, ni darab ni. So nepo tambah 4. Okay, so -3 pindah sebelah tambah 3. So Y sama dengan -2X tambah 7. Okay, so yang kedua dalam satu soalan dia minta cari AB. So AB, kita punya MAB ialah AB 1/2. So koordinat yang melalui AB tu kita ada B sama juga 2, 3. So Y tolak 3 sama dengan 1/2 X tolak 2. Okay, so jadi 1/2 X tolak, kembangkan so tolak 2 mati jadi 1. So tolak 1. Sini Y tolak 3. Okay, Y, so tolak 3 pindah sebelah jadi tambah 3. So Y sama dengan 1/2 X tambah 2. Okay, soalan 10A. Okay, silap. Kat sini -3 ya. Saya letak warna merah ya, tertinggal ya, bahaya. So bila -3 sini tambah, sini kena jadi tolak. So 4 tolak 3 1. So sini 1. So sini -3. So sini tambah 3. So sini tolak 3. So tolak 4. Hati-hati. Okay, next soalan B, dia suruh cari koordinat CDA. Okay, so senang saja yang ni. So C ni dia berada pada pintasan Y. So saya salin untuk BC adalah Y sama dengan, okay, so saya dah keluarkan persamaan BC yang kita kira tadi, BC dengan AB tadi. Okay, dan juga persamaan yang diberi iaitu AD. So saya letak dalam gambar AD. Okay, so sekarang dia nak cari koordinat. Saya cari koordinat C dulu. Okay, C dia adalah pintasan Y yang melalui BC. So berapa pintasan Y kat sini? Y sama dengan MX tambah C. So 1. So disebabkan di koordinat yang berada di atas paksi Y ni, dia mestilah X dia kosong. Semua daripada atas dan bawah. So X dia kosong. So jawapannya adalah 0, 1 untuk C. Okay, sekarang kita tengok D. Okay, D kita tengok persamaan ni. Persamaan AD yang dia bagi sedia ada dalam soalan Y sama dengan -2X tambah 6. So D adalah pintasan Y nya. So Y X dia kosong. So 0, 6.
Okay, ambil dia punya Y sebagai MX tambah C yang belakang ni C. Okay, sekarang nak cari titik A. A adalah persilangan antara AD dan AB. So, berlakulah titik persilangan dekat A. So, nak cari titik persilangan, kita kena buat persamaan serentak antara AD dengan AB. Okay, so kita buka gelanggang untuk diorang ni. Berlanggar, bergaduh, meletup. So, kita ada kedua-duanya Y. So, samakan dia punya Y. So, setengah X tolak 4 sama dengan negatif 2X tambah 6. So, setengah lagi besar daripada negatif 2. So, setengah X tambah 2X sama dengan 6 tambah 4. So, setengah tambah 2, 5/2X. Sama dengan 10. So, 10 dengan 5 ni saya kecilkan. Bahagi 5, 1. Bahagi 5, 2. So, X sama dengan 2 kat bawah. Pindah sebelah jadi darab. 2 darab 2, 4. So, dapatlah X dia 4. Y dia berapa? Okay, Y saya nak ambil yang tak ada pecahan. So, Y dia sama dengan negatif 2X tambah 6. So, negatif 2 darab 4 tambah 6. Negatif 2 darab 4, negatif 8 tambah 6, negatif 2. So, jawapan untuk A ialah 4, negatif 2. Betul tak? 4. Okay, betul. Okay, next soalan C. Cari koordinat E jika ia membahagikan. Okay, sekarang kita fokus pada D, E, A. Okay, dia kata cari koordinat E jika E yang membahagikan tembereng garis AD kepada nisbah 1, 3. Okay, so tengok ini kecil, so sini 1, sini 3. Okay, so okay, kita kena crosskan dia. Okay, untuk midpoint ataupun line segment, kita mesti mulakan dengan koordinat yang berada di tengah. So, macam soalan ni, kita ada D dengan A. So, E kita tak tahu. So, E kita mulakan dengan X, Y. So, sama dengan dalam kurungan garis, koma, garis, tutup. Okay, dia akan cross. Okay, so koordinat D adalah 0, 6, 4, negatif 2. 4, negatif 2. Okay, so dia akan cross. Okay, 3, kita akan mula 3 ke nak mula 1 ke, tak kisah. Saya nak mula dengan 1. So, 1 darab dengan A punya X lah sebab kita tengah kira yang sebelum koma. So, 1 darab 4, 4. Tambah. Okay, kita akan crosskan 3 dengan X pada D ialah 0. So, 0 lah kan. 3 darab 0. Okay, so selepas koma untuk Y, so saya crosskan 1 dengan negatif 2. 1 darab negatif 2, negatif 2. So, 3 cross dengan 6 darab 3. So, jadi 18. So, kita nak bahagi dengan berapa? Kalau midpoint bahagi 2. Kalau line segment, kita kena tambahkan dia punya nisbah ni. 3 tambah 1, 4. So, bahagi dengan 4. So, 4 tambah 0, 4. 4 bagi 4, 1. Okay, 18 tolak 2, 16. 16 bagi 4, 4. So, dapatlah koordinat E kita 1, 4. Okay, dan soalan terakhir. Okay, soalan terakhir untuk soalan 10 ni, cari luas A, B, C, D. So, luas A, B, C, D. Okay, walaupun dia bentuk segi 4, sisi 4, dia masih lagi ada setengah. So, koordinat apa yang kita nak pilih? Pilih yang ada kosong dan nilai dia kecil. So, saya nak mulakan dengan C. So, 0, 1. Okay. Perhatikan dekat sini, saya nak lalu ke lawan arah jam.
So lepas C saya akan pergi dekat B. So B adalah 2 negatif 3. So lepas B kita pergi dekat A, 4 negatif 2. Part A kita pergi dekat D. So 0, 6. So kembali balik daripada C kepada C. So 0, 1. Okay, modulus. Okay, 1/2. Okay, mula-mula kita akan gunakan gear depan. Ni darab. Okay, so dalam modulus 0 darab negatif 3, 0. 2 darab negatif 2, negatif 4. 4 darab 6, positif 24. 0 darab 1, 0. Okay, tolak dalam kurungan. Okay, kita akan guna gear undur. 0 darab 6, 0. 0 darab negatif 2, 0. 4 darab negatif 3, negatif 12. 2 darab 1, tambah 2, tutup modulus. Okay, so setengah, kita ada 24 tolak 4, 20. Okay, tolak kat sini ada negatif 12 dengan 2, negatif 10. So negatif 10 jumpa nepo, so tambah 10. So dapat 1/2 modulus 30. So jadi 1/2 darab 30, jawapan dia 15. So unit kuasa 2. Okay, next soalan 10. Dah siap kan? 10. Okay, kita pergi soalan 11. Kita pergi soalan 12. Okay, dia bagi PQR satu garis lurus. Okay, so saya susun supaya dia jadi Y. So Y sama dengan X tambah 1 bahagi 2 bahagi 2. Okay, PQ membahagikan QR. PQ 2, bulatkan, nisbah tu bulatkan, QR 1. Okay, soalan dia cari koordinat P dan R. Okay. Okay, P dengan R. Okay, P ni dia berada pada paksi Y. So apa yang kosong? X dia kan. So kita akan gunakan persamaan yang dia bagi untuk PQR ni. So kita buat P ni kosong Y. So maknanya Y sama dengan X kita kosong. So Y sama dengan 1/2. So koordinat P ialah 0, 1/2. Okay, next cari persamaan garis, cari koordinat R. Okay, nak cari koordinat R, kita akan gunakan line segment. Kita ada P, R, Q kat sini. So kita ada 2 dengan 1. Okay, kita akan crosskan dia macam tadi. So kita akan tulis yang koordinat di tengah dulu. So 4, 3 sama dengan kurungan garis, koma, garis, tutup. So kat sini 2 tambah 1, 3. Maknanya dia nak bahagi dengan 3. Sebelum koma, kita akan cross dengan X. So saya pilih untuk crosskan 1. So 1 dengan 0. P kita kosong kan. 0, 1/2. R kita tak tahu. X, Y. Macam ni. So 0 dengan 1, 0. So 2 akan cross dengan X. So jadi 2X. Okay, 1 akan cross dengan 1/2. 1 darab 1/2, 1/2. Okay, 2 darab dengan Y. So tambah 2Y. Okay, so sebelum koma, kita ada 0 tambah 2X. 2X per 3 sama dengan 4. So 2X sama dengan 4, 3, 12. X sama dengan 6. Okay, so dekat R ni, X dia 6. Okay, Y dia 1/2 tambah 2Y sama dengan 3
per 3 tu pindah sebelah jadi 3 darab 3, 9. So 2y sama dengan 9 tolak setengah, 8 setengah. Okay, 8 setengah improper adalah 17 per 2. So 2 pindah sebelah, dia duduk sebelah 2. So y sama dengan 17 per 4. Okay, maka R kita adalah 6, 17 per 4. Betul tak? Okay, betul. Okay, soalan B. Cari persamaan garis lurus yang melalui Q. Okay. Persamaan garis lurus yang melalui Q dan berserenjang dengan PR. So, dia melalui Q dan berserenjang dengan PR. So, berapakah MPR? MPR kita adalah 1 per 2. So, MPR sama dengan 1 per 2. So, dia serenjang. Bila dia serenjang, mari kita nak cari M2 dia berapa. So, M2 sama dengan negatif 1 bahagi dengan 1 per 2. So, jadi terbalik negatif 2. Okay, M dah ada. Okay, koordinat pun ada 4, 3. So, Y tolak 3 sama dengan negatif 2. X tolak 4. So, Y tolak 3. Kembangkan negatif 2X. Ni po 8. So, Y sama dengan negatif 2X. Jadi, sini tambah 3 lah. So, 8 tambah 3. 11. Okay dah, siap. Okay, next. Kita pergi soalan seterusnya. Soalan 11. Okay, locus. Okay, locus always ada always ni. Okay, dia kata titik P bergerak. Maknanya move. Maknanya tahu ni soalan locus. Okay, P ni dia bergerak dengan jarak dia sentiasa 5 unit dari Q. So, sini Q. So, P bergerak. X, Y. So, koordinat Q negatif 3, 7. Okay, dalam keadaan macam ni, kita akan gurungkan distance sama dengan set. Okay, memang rumus nombor 1 tu. Cuma, dia ada 2 tolak 1. Okay, yang pertama tu, kita anggap sebagai P lah. So, maknanya perbezaan X dia adalah X. Tolak-tolak 3 jadi tambah. So, kuasa 2 tambah Y tolak 7 kuasa 2. Okay, distance kita ialah 5. So, set pindah sebelah jadi 5 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah 3/2, 6 tambah 9 tambah Y kuasa 2 tolak 14 Y tambah 49. So, jawapan akhir dia ialah X. Kita akan susun X dulu. Lepas tu Y. Lepas tu X. Lepas tu Y. Okay, lepas tu nombor. So, kita ada nombor 49 tambah 9 tolak 5 kuasa 2. So, tambah 33 sama dengan 0. Okay, sebolehnya kita kena bagi dekat tempat depan ni dalam keadaan positif. Okay, so jawapan dia sebelas. Okay, betul. Okay, next soalan 13. Locus lagi. Okay, locus ni, menarik locus ni. Locus P move daripada PO, PK. Satu nisbah 2. Okay. Soalan ni kata show that locus P tu persamaan dia X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan 0. Okay, sekarang untuk buat locus dia cross juga macam kita buat
line segment. Tapi kalau line segment kita akan crosskan pada koordinat. Kalau nak buat locus, ada nisbah, kita kena crosskan macam ni. Dia punya tempat. Okay, kita ada PO per PK sama dengan 1 nisbah 2. So, kita akan crosskan tempat ni. So, dia akan jumpa 2 PO sama dengan PK. Okay, lepas tu baru kita buat set. Okay, set ni adalah meliputi yang huruf sahaja yang sini. So, ada 2 dekat depan. So, 2 akan jadi darab. So, 2 stay kat depan. So, P dengan O kita akan fokus P dengan O. O tu apa? O dalam Cartesian dia adalah titik asalan. So, dia jadi X tolak kosong kuasa 2 tambah Y tolak kosong kuasa 2. Okay, so sama dengan P dengan K, kita akan fokus pada koordinat K. So, kita akan buat X tolak-tolak 3 tambah 3 kuasa 2 tambah Y tolak kosong kuasa 2. Okay, dekat sini kita ada 2 dekat depan. 2 dekat depan ni, dia kena darab dengan dalam ni. So, masalahnya ada set. Bila ada set, kita kena kurungkan semua di sebelah kiri kuasa 2 dan semua di sebelah kanan kuasa 2, barulah dia boleh mati. Tapi 2 ni dia tak mati, dia jadi 2 kuasa 2 iaitu 4. Okey, so jalan kerja dia panjang sikit, 4. So dalam kurungan nanti kita nak darabkan. So kita ada X tolak kosong X kuasa 2 tambah Y tolak kosong Y kuasa 2. Tutup. Okey, sama dengan set tadi mati. So X kuasa 2 tambah 3 dan 2, 6. X tambah 3 kuasa 2, 9. Tambah Y tolak kosong Y kuasa 2. Okay, so kena kembangkan pi X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2. X kuasa 2 tambah, ni salin Okay, so tadi saya kata untuk susun kita kena pastikan dia punya yang kuasa 2 tu positif. So maknanya semua yang sebelah kiri pindah ke kanan. So 4 tolak 1 3. So dapat 3 X kuasa 2 tambah 3 Y kuasa 2 tolak 6X. Lepas X, Y tak ada. Okay, lepas tu kita ada nombor. Tolak 9 sama dengan kosong. Okay, bila kita perhatikan nombor-nombor ni, dia boleh dikecilkan, boleh dibahagikan dengan 3. So semua bahagi dengan 3. So jawapan akhir dia ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okay, inilah show that. Show that ni sebenarnya soalan dia dah bagi jawapan, cuma dia nak kita tunjukkan jawapan yang macam tu. Tu soalan show that. Okay, soalan B. Okay, dia kata B 13. Okay, dia kata show that L tu terletak pada locus P. Lepas tu cari equation LO. Okay, so macam mana kita nak tahu koordinat L? Dia dah bagi tahu L. Saya salah salin ni. Okay, sini adalah dia dah bagi tahu L tu adalah 1, 2. Okay, so macam mana kita nak tahu dia located? Kita masukkan 1, 2 tu dalam persamaan yang nak tengok dia lalu ke tak. Okay, so X kuasa 2. 1 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tolak 2 darab 1 tolak 3.
Okay, so 1 kuasa 2, 1. 1 tambah 4 tolak 2 tolak 3 berapa? 4 tambah 1, 5. 5 tolak 5, kosong. Okay, sekiranya jawapan dia kosong, dia adalah betul kerana sini kan sama dengan kosong. So, kan sama ni. So, bila dia terletak, maknanya dia memenuhi persamaan tu. Maknanya, masukkan nilai X dengan nilai Y, jawapan dia betul, iaitu sama dengan kosong. Okay. So, soalan C, tak siap lagi. Soalan B tadi dia nak persamaan yang melalui LO. So, nak cari persamaan LO, kita carikan kecurunan dia, MLO. So, sebabkan O tu adalah origin, so dia jadi 2 tolak kosong bahagi 1, 2 bahagi 1, 2. So, koordinatnya pun dah ada 1, 2. Kan kita boleh cari guna Y tolak Y1. So, Y tolak 2 sama dengan M. X tolak 1. So, Y tolak 2 sama dengan 2X tolak 2. So, Y sama dengan, jadi tambah 2. So, Y sama dengan 2X je lah. Okay, ni 2 tolak 2 habis. Okay. Next, soalan C. Okay, dia bagi tahu dekat C, garis LO memotong locus P sekali lagi pada M. Maknanya selain dia potong L, dia potong M juga. Okay, lepas tu dia kata cari koordinat M. Okay, so bila dia sebut pasal persamaan LO, so persamaan LO tu adalah garis lurus. So, kalau tengok dia punya persamaan dia positif, maknanya dia jatuh dekat kiri. Okay, so saya anggap dia macam ni, persamaan dia macam ni, dia jatuh. So, bila dia berjatuh situ, dia persamaan dia kat situ, so locus ni dekat sini, so dia akan bersilang pada 2 titik. Okay, kalau tengok pada L tadi, L kita adalah 1, 2. So, kalau ikut kat sini, X yang positif sini. So, sinilah L. Maknanya lagi satu ni adalah M. So, bila tengok ada 2 persamaan yang berlanggar, so kita kena buat persamaan serentak. So, saya keluarkan persamaan yang pertama ialah Y sama dengan 2X dan persamaan yang kedua adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan kosong. So, kita akan gantikan Y tu sama dengan 2X. So, Y ni kena ganti dengan 2X. So, X kuasa 2 tambah 2X. Okay, kurungkan dia adalah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan kosong. Okay, dia akan jadi kuadratik. X kuasa 2 tambah 4X kuasa 2. 2 kuasa 2, X kuasa 2 ya. 4X kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan kosong. 4 tambah 1, 5. X kuasa 2 tolak 2X tolak 3 sama dengan kosong. Okay, so kita buat pemfaktoran yang wajib tunjuk ya. Okay, so kita ada 5X dengan X. So, ada 3 dengan 1. 3 dan 1, 3. Okay, macam mana nak jadi negatif 2? So, maknanya negatif ke 5 tambah kat 3. So, X sama dengan negatif 3/5. X sama dengan 1. So, 1 yang saya cakap tadi adalah L. Sebab L kat sini 1, 2. Ini L. So, maknanya M kita adalah negatif. Betul lah, M kan berada di tempat negatif. So, dia adalah negatif 3/5. Soalan minta cari koordinat M. Sekarang kita dah ada X. So, ada 2 persamaan. Saya ambil yang ni lah, ambil yang mudah. So, Y sama dengan 2X. So, 2 darab negatif 3. Negatif 3/5. So, 3 darab 2, 6. So, negatif 6/5. So, M kita ialah
M kita ialah negatif 3/5, negatif 6/5. Okay, betul sebab M ni X dengan Y dia adalah negatif. Okay, wallahu a'lam bissawab.